Orang nak berjihad di jalan Allah tu kena sihat tubuh badan dia. Jadi pastikan makanan kita tu yang kita sediakan tu baik untuk keluarga kita dari segi fizikalnya maupun dari segi rohani dia. Jadi roh dia sihat, jasadnya pun sihat. Sihat untuk tubuh badan kita dan juga sihat untuk roh kita. Jadi pastikan dia halal, dan yang lebih baik adalah halalan thayyiban. Baik. Itu dari segi kesihatan tubuh badan keluarga kita. Dan kita juga yang boleh mengajak keluarga kita untuk membina aktiviti-aktiviti yang seimbang dalam kehidupan kita. Sebab tu yang saya tubuhkan kelab Seri Kandi Ummah. Antaranya adalah untuk kita membina keluarga kita. Namanya Seri Kandi, tapi memang kita mengajak, kita sebenarnya nak ajak Seri Kandi ni untuk membina keluarga dia. Jadi kita sepatutnya menjadikan aktiviti keluarga kita tu bukan sekadar pergi makan-makan tu aktiviti keluarga, tak. Dan memanah berkuda ni yang dah memang join, Alifah dengan Yus kan, betul-betul join. Seronok kan? Maknanya kita boleh bawa aktiviti keluarga kita tu naik kuda kan. Seronok tau. Jadi enjoy. Anak-anak pun suka. Percayalah, anak-anak kalau dah naik kuda memang excited. Hari tu lebih membina. Itu peranan kita sebagai wanita, membentuk keluarga kita, keluarga yang ada qawiyul jismi, yang siap untuk keluar berjihad ketika mana dipanggil. Dalam suasana sekarang, kita tak mustahil akan tiba satu ketika dan detiknya keluar fatwa ulama mengatakan wajib untuk keluar berjihad. Ketika itu, laki-laki muda dalam rumah kita wajib keluar. Dan siapa yang lari daripada medan jihad, hukumnya dosa besar. Jadi dia termasuk Al-Kabair. Imam Az-Zahabi tuliskan dalam kitab Al-Kabair, termasuk salah satu daripada Al-Kabair ialah lari dari medan jihad. Cuba tengok satu persatu orang lelaki yang ada dalam rumah kita tu. Itu kalau dia panggil jihad, keluar tak dia? Kalau yang jenis duduk dengan game pagi sampai ke petang, kalau dia panggil jihad tu, keluar tak dia? Yang jenis malam semalaman main game, subuh baru tidur. Itu kalau dipanggil jihad, tak tahulah apa jadi tu. Padahal dia adalah lelaki muda yang wajib keluar jihad. Dan nanti kita bimbangnya dipersalahkan juga kita wanita yang tidak membina dan mendidik dia sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita tu mendidik anak hanya ikut idea kita. Kita didik keluarga kita, kita bina suasana dalam keluarga kita, dalam rumah kita tu sesuka hati kita. Kita kena jawab depan Allah persoalan tu. Itu bukan perkara mudah kan, yang kita nak perlu jawab depan Allah. Jadi kita nak bina sekarang ni dalam keluarga kita suasana pembentukan mujahidin dalam rumah. Mujahidin ni kita kata bukan hanya pergi perang, tapi kita tahu bahawa seorang mujahid itu pasti akan menjadi seorang pejuang yang ada jiwa kepimpinan, walaupun hanya sekadar dalam memimpin keluarga dia. Jadi dia tak adalah kata bila tengok keluarga dia kira tengok bini dia duduk cari duit, dia kira baguslah ada duit tambahan kat rumah ni. Tak. Dia ada jiwa merasakan aku yang sepatutnya melindungi keluarga, aku yang sepatutnya menafkahi keluarga. Dan dia ada pemikiran bahawa apa yang berlaku dalam keluarga ni adalah tanggungjawab dia. Sebab Allah pesan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada tanggungjawab pada lelaki untuk menjaga keluarga dia daripada api neraka. Dan jiwa pejuang akan merasakan itu kan, memperjuangkan. Dia ada jiwa, aku mesti memperjuangkan keluarga aku dan supaya selamat daripada api neraka. Jadi kita tak perlu fikir semata-mata perang tak, kan? Dan maknanya itu kaedah dia. Ketiga tu ada AB kan. Yang maknanya konsep yang ketiga ni adalah membina kekuatan mujahidin dalam rumah kita. Kita tahu di kalangan sahabiat sendiri itu ada yang menghantarkan suami dan anak-anak lakinya untuk pergi berjuang di medan perang. Dia wanita dan bukan muda kan? Kita pernah ceritakan tentang Ummu Umarah kan. Pada awalnya sebelum dia mula pergi masuk ke dalam peperangan Rasulullah SAW, selepas daripada itu adalah kali pertama ketika dia hantar suami dan anak-anaknya ke medan perang. Ini dia semangat wanita yang kita nak, bukan wanita yang kemudian menghalang-halangi keluarga dia. Baik, kita kata bukan menjadi wanita yang menghalang-halangi gitu kan, yang takut gitu jadi apa-apa ke anak, yang pakai emosi gitu kan. Kita kena ingat peranan kita bukan itu. Kehebatan wanita terletak kepada bagaimana kita boleh mengawal emosi kita daripada memacu tindakan kita. Jangan sampai emosi kita yang memimpin tindakan kita. Dan kita tetap kena kembali kepada peranan dan tanggungjawab kita adalah membina keluarga kita, keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu peranan yang boleh kita lakukan dalam pembinaan keluarga mujahidin dalam rumah kita. Jadi yang C-nya C
Still point yang ketiga sebab Alifah duk tulis, duk catat tu, jadi saya tengok dahsi dia tulis keberanian. Okey, bolehlah letak D. Baik. Apa dia, kita kata membina menyedarkan gitu kan, mencetuskan kesedaran kepada keluarga kita tentang keadaan di Palestin sekarang. Jadi dah ibu-ibu ni tak payah duk sibuk dah lah tengok movie-movie, tengok filem-filem Hindustan, Korea, sinetron Indonesia, apa macam-macam tu dah selesai kan. Kita bukakan video-video yang tentang Palestin, keadaan-keadaan perkembangan di sana, yang maknanya video-video yang menyedarkan keluarga kita kan, bahawa kita ni sekarang ni berada dalam posisi akhir zaman yang bila-bila masa saja peperangan antara Islam dan Yahudi itu akan berlaku. Dan kita kena ingat Nabi SAW itu dah bagi tahu semua kejadian-kejadian yang akan berlaku sampai kiamat. Salah satunya adalah kita tidak akan lagi menggunakan kenderaan besi, peluru berpandu, tapi kita akan perang nanti dengan menggunakan panah, kuda dan pedang, kembali kepada asalnya. Seterusnya, yang keempat, apa yang kita boleh lakukan ialah boikot produk Israel dan Amerika sebagai penunggang ataupun pembantu utama kan, sebagai sandaran utama kepada bangsa, kepada Israel sekarang ni, yang bermula daripada Presiden Donald Trump tu mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu negara Israel ya, sebagai ibu negara Israel, tu mencetuskan kemarahan umat Islam dunia ya. Itu dah lama, tapi kita katakan betapa baiknya umat Islam ni sebenarnya cukup sabar gitu kan, cukup sabar sampai walaupun Israel nak mengambil tanah Palestin, itu orang Islam tu punya hebat sabarnya tu, mau untuk memberikan gitu. Tapi kita kata kita bahagi dah lah, kalau memang nak sangat ambil lah sebahagian kan? Tapi dia tamak dah lah, dia pendatang, dia nak rampas tanah Palestin dah boleh bagi, ambil lah sebahagian, duduk situ, tak apa, kami boleh bagi kan? Tapi jangan duk kacau porak-porandakanlah hidup orang. Tak, dia tak mau, dia nak semua. Itu masalah dia. Kita ibaratnya orang datang bertamu ke rumah kita, dia kata saya tak nak tumpang-tumpang bilik, boleh tak bagi satu bilik untuk saya? Kita kata okey, tak apa, ambil bilik tu satu, duduk situ. Dia kata saya tak nak satu bilik, saya nak satu rumah ni semua jadi saya punya, awak keluar. Kan kita kata ni manusia pesek mana ni kan, memang keterlaluan, memang melampau. Itulah dia yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita tu dah buat baik dengan dia, dan kita tahu dalam sejarah sebenarnya orang Yahudi di mana-mana pelosok dunia pun mereka ni tidak disukai. Jadi mereka tu selalu dihalau, diusir. Tetapi setiap kali mereka diusir, maka orang Islam lah yang menolong, membantu. Sebab kita tahu konsep kita tidak akan pernah menolong kezaliman. Dan kita akan sentiasa membantu orang yang dizalimi. Kita tahu hari ni kenapa kita menyokong tindakan Hamas, sebab kita tahu ulama sepakat bahawa tindakan Hamas itu betul dan tepat, dan kita percaya dan yakin dengan ulama kita bahawa dalam Islam kita tidak akan sama sekali menyokong kezaliman. Maknanya apa yang dilakukan Hamas bukanlah kezaliman, tetapi adalah sebuah pembelaan kepada negara mereka daripada keganasan. Dan kita pun kalau tahu bahawa umat Islam itulah yang menyerang, umat Islam itulah yang mengganggu orang lain, kita sendiri takkan sokong. Kita tahu Islam ada ketegasan. Kita bukannya ta'assub membabi buta, asalkan itu kita pun sokong. Tak. Kalau kita salah, kita akan sepakat untuk menolak, sebab itu salah kan? Kalau itu benar, kita akan sepakat untuk menyokong. Itu kaedah kita, sangat jelas dan tepat kan? Dan itulah kaedah yang profesional. Jadi boikot ni sebenarnya dah lama berlaku, dan saya ingat fatwa Dr. Yusuf Qaradawi tu keluar masa saya duduk kat Mesir. Saya duduk kat Mesir, saya balik tahun 2004, 2000 sampai 2004. Dalam tempoh tu lah, masa tu di Mesir ada boikot besar-besaran, dan saya ingat perjuangan untuk boikot pada ketika itu bukan mudah, sebab Mesir itu berjiran dengan Israel, yang menyebabkan produk Israel terlalu banyak masuk ke Mesir. Sampai saya ingat saya terpaksa jalan berkilometer untuk mendapatkan barang-barang yang bukan barang Israel. Masuk satu kedai, full satu kedai, komplit semua barang Israel, yang jual orang Arab. Sebab apa? Saya kira tak ada lagi alasan untuk untuk kita terus mengambil produk dia. Sebab kita dah banyak orang Melayu kita buat produk. Produk Muslim tu dah terlampau banyak dah sekarang. Ubat gigi, carilah yang daripada kayu siwak ada, yang daripada arang ada, daripada barang tempatan kita yang semula jadi tu kan.
daripada daun sirih ada. Itu semua produk-produk tempatan kita. Lebih baik kita pilih. Kita dah ada pilihan yang sangat banyak. Kalau kita masih lagi kekal stay dengan kebiasaan kita, sampai minuman-minuman kita masih lagi ambil produk dia, padahal kita dah ada banyak minuman produk Muslim, kan, produk Malaysia sendiri, kan. Kalau bukan Malaysia, bukan Muslim, tempatan kita pun produk orang Islam seluruh dunia dah banyak dah. Dah tak, kita kata ekonomi bukan hanya dimonopoli oleh orang Yahudi. Tapi kalau kita masih kebiasaan kita masih macam tu, maknanya kita ni tak kuat pun berjihad dalam diri kita. Saya tak percayalah kalau orang yang tak kuat berjihad dalam ekonomi ni tiba-tiba nak bina keluarga yang ada sifat mujahidin. Sebab dalam diri kita pun tak ada jihad, hanya sekadar nak melawan keinginan kita untuk makan sesuatu, keinginan kita untuk gunakan produk satu, untuk melawan keinginan nafsu kita untuk terpengaruh dengan iklan-iklan yang sangat luar biasa, dan iklan-iklan yang sangat menggiurkan gitu. Jadi maknanya kita kena bina dulu mujahadah dalam diri kita, dan biar kita lapar asalkan kita tak makan produk-produk yang kemudian Dr. Yusuf Qaradawi sebutkan sebagai setiap RM1 ataupun RM1 yang kita beli, gunakan untuk membeli produk Yahudi itu bersamaan dengan satu anak peluru yang kita tembuskan ke dalam tubuh anak-anak di Palestin. Sekejam itukah kita? Dan kita kononnya bagi duit untuk keperluan mereka, tapi kita juga bagi duit kepada musuh mereka untuk terus membeli dan melengkapkan senjata-senjata dia. Itu maknanya pemboikotan ni perlu dilakukan berterusan. Kita ni kadang-kadang sekejap. Fast food kita tu banyak yang memang Yahudi punya. Kita kadang boikot sekejap, lepas tu dah senyap lama kita pun tak boikot balik, kan? Semangat kita tu naik turun, kan? Tu yang ada istilah hangat-hangat tai ayam, kan? Masa dia baru keluar je dia hangat, lepas tu sejuk dah, kan? Lepas tu tunggu keluar baru pula, baru hangat balik. Tak, benda ni berterusan seumur hidup.